ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله على الله توكلنا. حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف qadasallahu sirrah. Tambihun, ini satu peringatan. Ketahui olehmu bahawasanya bagi ahli tasawuf iaitu beberapa tanda dan berlaku pada istilah mereka itu. Setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas sifat yang mazmumah, artinya sifat yang kecelaan, yang mana merupakan sifat yang mendinding. Jadi sebab insan tadi terdinding daripada Tuhan, tersekat atau terhijab, terhenti daripada berjalan menuju ke makrifat sebenar kepada Ta'ala. Sebab disuklau ukhrud min awsafil basyariyati an kulli wasfin munaqidin li ubudiyati litakunu lillahi haqqi mujiban min hadratihi qaribah. Ukhrud min awsafil basyariyah, sila keluar, buang segala sifat-sifat a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan ar-radiyah yang kotor. Litakun an kulli wasfin munaqid, daripada tiap-tiap sifat yang bertentangan dengan kehambaan kita dengan Tuhan, buang sifat. Litakunu lillahi haqqi mujiban, supaya kamu layak menerima nidak seruan dari Allah SWT, menerima perintah dan dapat futuhat anwar dari dia. Masuk kelompok farik kalbak minal aghir. Banyaklah istilah-istilah sufi. Bila bersih baru layak, dia maknanya dituangkan dengan sifat mahmudah. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas sifat mereka itu, iaitu sifat mahmudah. Tadi mazmumah yang dicela oleh syarak, yang sini sifat yang mahmudah yang dipuji oleh syarak. Itu ada istilah-istilah yang digunakan oleh sufiyah atau golongan arifina billah, orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para aulia. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas maqam, setengah daripada dia digunakan oleh ulama sufi maqam dan ahwal, ya. Yang tunjuk pada pendapatan pencapaian mereka tadi. Contohnya makam yang pertama daripada makam at-taubah. La ibadat liman lam yatub, tidak ada iktiraf ibadat apabila seorang tu tidak bertaubat. Ya, selain Nabi dan Rasul tak ada orang yang tak berdosa. Ya, jangan cari guru yang tak ada dosa. Saya nak cari guru saya yang tak ada dosa lah. Cari pakai amat kau tak jumpa. Tak ada ulama, tak ada manusia yang tidak berdosa. Semua beza dia, kita orang awam berdosa kita tu melekat lama. Dia orang ni kan ada dosa sekejap, terkena sap, jadi sebab balik dia rapat dengan Tuhan, ya. Itu dia antara beza antara dosa orang arif ataupun kesilapan ahlillah dengan kesilapan awam ni. Maksiatun awrasat zullan wa inkisara khairun minat ta'a awrasat istikbarah. Maksiat tapi membawa kepada inkisar, hati dia pecah, hati dia hina dengan Tuhan. Ini sifat arif billah. Itu dipanggil khair, lebih baik daripada taat yang kita buat di kalangan ahli awam yang membawa riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu warsa istilah ni. Maksiatun awrasat zullan wa inkisara khairun minat ta'ah awrasat istikbarah. Maksiat yang dibuat membawa kepada hina diri dengan Tuhan, itu lebih baik. Bukan diri maksiat tu baik, akhwal dia tu, kelakuan dia kembali hina balik, itu yang baik, ya. Lebih baik daripada taat yang dibuat tapi membawa kepada rasa takabur. Dia buat taat, dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal, dia rasa dia lebih. Itu habis semua tak boleh pakai, semua masuk longkang. Jadi ada istilah-istilah yang akan disebut. Jadi antara pertama sekali maqamut taubah. Kalau makam taubat, dia ada hal. Likulli maqamin ahwalun. Tiap-tiap makam tu ada hal dia. Kita makan apa tuan? Asap pedas, apa rasa dia?
Rasa dia lah. Masak lemak ada rasa dia, sambal tumis ada rasa, sambal belacan ada rasa dia, ya, ikan goreng ada rasa. Masing-masing ada punya rasa. Begitu dalam makam taubat dia ada hal dia apa? Dalam taubat mahabbah. Dia kena duduk dalam makam taubat sungguh, maka akan hasil mahabbatullah. Dan kalau duduk dalam makamul war'i, akhwal dia apa? Adalah asyauq. Dia akan rasa syauq, rindu kuat dengan Tuhan bila dia duduk dalam makamul wara'. Wara' yang khas, dia banyak pula pecahan tadi. Al-war'u wara'ani, az-zahir alla tataharraka illa lillah, wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Yang dua dengan syauq. Wara' yang zahir, dia tidak bergerak, tidak berjalan, tidak bergerak, melainkan semua kerana Allah Ta'ala. Dia melihat kerana Allah, dia bercakap kerana Allah, dia duduk bangun semua kerana Allah Ta'ala. Itu baru zahir. Kalau batin pula tak masuk dalam kalbi dia, melainkan Allah Ta'ala. La yadkhula qalbahu illa Allah, tidak masuk akan dalam hati dia, melainkan itulah syuur hati dia dengan Tuhan setiap nafas. Iaitu wara', munasabah dia dapat asyauq, mana kerinduan dia akan dapat bila pakai wara' yang hakiki. Contoh mana ada makamil war'i, maka dia pergi akan mana asyauq, hal dia akan syauq, dia rindu dengan Tuhan. Dan bila dia rindu dengan Tuhan, barulah apa? Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Itu kaedah dia. Istighal, kemudian al-lazzah, kemudian al-syauq. Lepas syauq baru rafa'tul hijab. Bila seorang memberikan tumpuan perhatian di dalam zikrullah, ya, kemudian dia akan diberikan kemanisan. Bila dia dapat kemanisan, kemudian diberi lagi, iaitulah syauq, rindu. Bila rindu, baru rafa'tul hijab, aku buka akan hijab, ya, baru dia boleh masuk menjelajah dalam alam marifat. Maka tak ada syauq tu boleh. Kalau hati kita tak ada rindu dengan Tuhan, jangan harap terbukaan, kita akan terbuka. Hati bila rindu tu sifat hati. Bila dia tak pergi rindu seronok dengan Tuhan, dia akan pergi tempat lain. Dia seronok dengan nafsu dia, dengan dunia dia, ya, dengan wang ringgit dia, dengan pangkat, jawatan, semua babas. Ya, dia tak akan jumpa jalan makrifat pun, tak berbaru. Jalan makrifat ni benda yang sangat tinggi, sangat mahal. Ya, dia kena pengorbanan dia besar. Pengorbanan dia nak pengorbanan dalam, bukan luar. Yang dalam tu buang farriq qalbak minal aghil, kosongkan dalam kalbi kamu lain daripada dia. Bahawa dibagi jamla' bil ma'arif, dipenuhkan dengan ma'rifat wal asrar dan sir. Dan kalau maqamuz zuhud lah, yang ketiga dipanggil maqamuz zuhdi, ahwal dia apa itu? Iaitulah haibah. Dia akan rasa haibah, gerun dengan Tuhan. Ya, sebab zuhud yang sebenarnya ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam batin ini melainkan Tuhan. Dan bila terbuka kebesaran Tuhan, haibah tu akan ada, gerun dengan Tuhan tu akan ada. Dan yang keempat, maqamus sabr, maqam sabar, ya, dia akan hasilkan apa? Sifat dia al-uns, iaitu kejinakan hati dia dengan Allah. Ya, bila dia bersabar, hati dia akan jinak dengan Tuhan. Dan kelima, maqamul fakir, iaitu hati dia fakir dengan Allah Ta'ala. Maka dapat maqam fakir, dia akan dapat apa hasil dia? Ialah al-qurb, ya, al-qurbi, kehampiran diri dengan Tuhan. Sebab dia tak rasa dia apa lagi dah. Kewujudan dia tak rasa, yang dia rasa ialah kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu di antara bahasan-bahasan yang panjang lagi lah dia akan buka, ya, berhubung dengan maqamat. Kalau yang keenam dipanggil maqam syukri, dia akan bawa kepada al-haya. Hal itu ialah haya, maqam syukur, hal dia haya. Kalau ketujuh maqamul khauf, maka dia akan pergi pada as-sakar, kemabukan kalbi dia dengan Tuhan. Itu ringkas dia. Kalau rajak, dia akan bawa kepada usul. Dan kalau ke-9 tawakal, dia akan bawa kepada fana. Dan yang ke-10 dipanggil ar-ridha, dia akan bawa kepada baqa, bawa dia kekal kalbi dia dengan Allah dan setiap saat. Maka masuk dalam golongan arifina billah. Itu cara ringkas daripada makam. Di kulli maqamin ahwalun, tiap-tiap makam dia ada hal-hal qalbi yang berlaku. Sebab arif billah ni orang yang pakar, doktor pakar dalam bidang rohani, apa? Al-arifin, segala orang yang arif di kalangan para awliya. Sebab mereka telah mengalami dan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala qalbi, roh, sir mereka. Allah. Bermula makna maqam. Apa dikatakan maqam? Iaitulah nama bagi tiap-tiap pangkat yang berhenti
orang yang salik kepadanya. Ya, dia duduk dalam makam tu, dia panggil orang yang salik, yang sedang berjalan. Salik, murid, salik, wasil, ketiga ni. Kita duduk kat mana tengok. Kita ada murid, tak ada hasrat nak sampai ke Tuhan. Qalbi kita tu ada rindu nak sampai ke Tuhan tak? Atau saja buat ibadat macam tu je. Biar rugi kan. Dia mesti ada hasrat untuk usul sampai, apa makna sampai ke Tuhan? Masuk dalam maqamul ihsan, iaitu muraqabah dan musyahadah. Ya, kita kata kita kasih ke Tuhan, habis tak nak sampai. Itu kasih yang bohong panggil. Kasih yang dusta. Waktu Nabi Ibrahim bila disegegah oleh Allah Ta'ala, bila malaikat maut nak ambil nyawa dia, dia kata apa? Ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Bila Jibril report balik kepada Ta'ala, Ta'ala apa? Shoot Nabi Ibrahim dan TKO dia kena. Apa Allah Ta'ala segegah Nabi Ibrahim? Ada kekasih tak nak jumpa kekasih? Habis tu. Adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Ya, bila jawab kita apa, Nabi Ibrahim kata, sekarang juga kau sentap nyawa aku ni. Jangan tunggu lagi walau satu saat pun maknanya. Bagaimana kekasih, dia suka berjumpa dengan kekasih. Tak ada arti kalau kasih tak nak jumpa kekasih. Habis kita, kalau kamu betul jumpa kasih Tuhan, mana jalan kamu nak likat? Itulah jalan tarikah sufiah. Ya, sebab tu kena cari guru-guru mursyid membimbing kita, supaya sampai kita pada makam ihsan. Dan dalam ihsan tu ada dua, muraqabah dan musyahadah. Macam mana cara tu muraqabah, macam mana musyahadah dia, apa kaifiat dia, macam mana nak, tu semua dibahas panjang lagi lah. Habis. Dan tiada sah berpindah daripada makam kepada makam. Ya, makam yang ada ia padanya, ya, di atas, melainkan apabila sempurna ia dalam segala hak yang bergantung ia dengan makam yang ada ia padanya. Itulah seperti contoh dia, orang yang tiada sempurna daripada makamil qanaah, contoh dia, maka tidak sah dia berpindah kepada makamil tawakal. Dia kalau hati dia belum berapa qanaah lagi, masih ada lawan qanaah apa? Tamak dah tuan-tuan. Qanaah ni memada, apa yang Tuhan bagi alhamdulillah cukup tu. Tapi bila qanaah tak ada, sebab dia masih lagi dibelenggu oleh perasaan tamak, maka dia tak boleh masuk akan tawakal. Tawakal orang yang menyerah bulat kalbi dengan Tuhan. Dia yakin betul. Tiba-tiba dia tamak, mana kalbi dia masih terikat dengan makhluk. Macam mana dia nak menghadap Tuhan dengan tepat, sedangkan kalbi dia ada lagi mana sifat at-tamu. Dan tamak bila dia akan meranting-ranting kehinaan yang sangat hebat dalam diri seorang. Ma basaqad aghsanu zullin illa ala bizrit tama'in. Tidak merantingnya ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan dia tumbuh daripada biji benih tamak. Ya, kalau tamak tu ibaratkan benih sebiji buah durian, bila kita tanam dia akan bercambah, pecah, naik sebatang pokok, besar, akhirnya apa? Keluar dahan. Dia keluar dahan, banyak dahan, lagi banyak dia keluar apa? Ranting. Ranting dengan dahan banyak. Ranting lagi banyak. Ya, ranting, batang, dahan, ranting. Maka ranting itu banyak, dipanggil aghsan. Ya, maka kalau pokok durian dia keluar ranting, dahan, keluar akhir berbuah. Tapi kalau tamak ni, dia batang dia naik aja, dia keluar dahan ni, dahan tamak, kemudian pergi pada ranting tamak. Oh, lagi dahsyat. Dipanggil aghsanuz zullin, ranting-ranting kehinaan dalam diri seorang apabila dia tak buang sifat tamak. Ya, akhirnya sampai peringkat apa? Hak orang pun dirampas kan. Ya, ada hak perampas, hak bagi miskin. Jawab dia, bila dia tamak, keluar zakat dia tak nak keluar. Nafsu dia ajar nak bagi orang. Kau cari penat-penat, bagi orang peri-peri kan. Itu nafsu ajar dia. Sebab apa? Itu dah kena penyakit tamak, racun tamak. Maka kalau tamak ni ada, bermakna dia belum sah qanaah. Macam mana nak pergi pada tawakul kepada Ta'ala, itu lagi jauh. Sebab dia ada peringkat, step by step dia naik. Itu perlu kepada pemantauan. Ya, kita tengok mantang kedudukan kita macam mana. Dan jika tiada sempurna ia dengan segala hak yang pada makam tawakal, maka tidak sah berpindah ke makam tawfid wa taslim. Tawfid mana penyerahan,
ya, lebih dalam, dan taslim serah dengan Tuhan, macam makam Nabi Ibrahim duduk dalam makam mutaslim. Ketika dia doa pun tak ada tanya. Dalam makam taslim dia warna senyap, dia tak berdoa dah. Nabi Ibrahim kan bila dalam api tu Jibril datang untuk berdoa, dia tak berdoa. Apa dia jawab? Il ilmuhu bihadi yakfin salih. Tuhan tahu aku dalam api, bukan tak tahu, minta apa lagi. Itu ahwal yang berlaku, ya, itu bukan boleh tiru-tiru, dan itu memang kedudukan dia Tuhan bagi. Dia tetap makam, dia boleh tetap. Kalau belum makam dia panggil ahwal, halwa bin hal. Hingga demikian pada tiap-tiap maqamat, tiap makam semua ada. Jadi kita semak, cek kedudukan kita di mana. Sebab kena selalu cek. Bagi kita ambil dan Naqsyaband kelebihan di situ kan. Dan tarekat Naqsyaband dia ada cek semakan. Setengah-setengah tarekat dia ambil, dia ada dua, satu jalan taslik, setengah tarekat di jalan tabarruk. Ya, kadang guru-guru datang kita ambil bai'ah, kita ambil ijazah dengan dia, amal dia. Syekh kita balik negeri dia misalnya, itu dia panggil tabarruk, ambil atas jalan berkat dia. Ya, kalau taslik lain, taslik di suluk kan kita kan, kita berjalan 3 hari dipantau, ya, apa kedudukan rohani dia, macam mana kedudukan hati kita, apa dia sikit duduk kat makam ni. Bandingannya kata dua sekolah, pelajaran sama, ya, tak ada beza. Tapi sekolah ni ada perperiksaan, yang sekolah lagi tak ada perperiksaan. Ada beza tak tuan? Adalah tuan-tuan. Sekolah bila ada periksa bermakna murid akan dapat mengesan pencapaian, ya, dia punya keadaan tu macam mana kedudukan. Kalau tak ada periksa, dia rasa-rasa dia hebat. Bila periksa dapat nombor 40 dia rasa dia anda bila masuk periksa rupanya out. Tu perlunya pemeriksaan ruhan. Kadang suluk 3 hari dia periksa dan cek ahwal yang berlaku, warid yang sampai, supaya dia tahu kedudukan dan kedudukan ni. Itu penting kan. Kalau tak suluk kita pun tak tahu, kita rasa je lah. Warid sampai kita tak kerti mana warid al-intibah, mana warid al-iqbal, mana warid al-usul. Tu pun dia tak boleh nak beza. Jangan dia nak tahu kedudukan dia. Kita bimbang, takut kita perasan, nanti takut perasan aku ni hebat kata, rupanya apa kan. Perasan, bagi perasan banyak, ya, perasan dah bagus, rupanya sebaliknya. Itu yang masalah ni. Perlu kepada apa? Pemantauan. Dan sengaja berlapas yang menunjukkan di atas hal itu. Bermula makna hal, makam yang tetap. Bila belum tetap dia panggil ahwal ataupun dipanggil hal, iaitu nama bagi sesuatu yang datang, dipanggil warid, ya, yang datang atas kalbi insan, hati orang yang salih. Dia tembak dengan zikir tu akan datang perasaan, ya. Dulu dia punya apa, angin kepala baran contohnya lah, dah kena zikir, dah terasa kebesaran Tuhan, dah slow, dah tak apalah. Tu contoh perubahan tu. Dulu hati dia payah nak ingat Tuhan, sekarang dah boleh ingat. Dulu payah nak menitik air mata. Ni warid kecil-kecil kan ni. Warid besar lagi, putuhat dia masuk alam tu, alam ni Tuhan buka macam-macam. Yang ada ia di dalam suluk, ya, dia mesti ada suluk. Suluk dia masdar, kalimah masdar daripada madhi dia apa? Salaka yasluku sulukan, bahwa salik, salik mana orang yang sedang berjalan. Apa dijalankan? Rohani, ya, hakikatul insan, hakikat diri kita tu dijalankan ke alam-alam peringkat alam makrifat. Ya, ada pun yang luar ni tak jalan kan, jalan luar ni jasad kita ni sama je, lembu kambing boleh jalan. Ya, ayam lagi laju kan. Kalau kita dah turun ke ayam, saya silap pingsan dia. Ayam lagi laju kan. Jasad dia tak boleh sampai. Jasad kita yang luar kita jaga, kita belik, bukan main lagi. Dia tak ada layak untuk sampai ke Tuhan. Yang layak roh dalam tu, hakikatul insan, dia. Dan dia tu nak dibersihkan, dia nak diperjalankan, dia nak dipantau setiap saat apa kedudukan dia, dekat, jauh, gelap, terang, tu. Supaya jangan kita terkejut bila datang malakul maut tu. Kalau maut datang, kalau dia tak bersiap, yang terkejut tu kan, ya. Bermula makna hal itu ialah nama bagi sesuatu yang datang atas hati salih. Dia tak sebut jasad, qalbi, ya, qalbun, daripada qalab dia akan pergi pada roh, kemudian sil atau perkembangan dalaman yang ada di dalam suluknya daripada pihak hak ta'ala, warid, ya. Tuhan nak selamatkan dia, di antara warid-warid, awrada alaikal warid liyatasallama min jadil aghyar wa yuharrik ila
rikil asar. Dia rajin buat ibadat, tapi kalbi dia belum lagi sempurna tawajuh menghadap dan berangkat ke hadirat Tuhan. Maka warid sampai balik buat ibadat, dia pasang. Buat ibadat, dia pusing kat orang. Buat ibadat, dia kasat, dia suka dipuji dan senyum. Maka Tuhan hantarkan bantuan. Arada alaikal warid, yang mengetuk pintu hati dia. Dia melepaskan dia. Liyatasallama min yadil aghyar. Dia lepaskan kalbi kita daripada dipegang oleh makhluk. Itu Tuhan bukakan, sap, terlepas. Dia terlepas, boleh pergi. Ya, bila dia terlepas dia kalbi daripada makhluk, makhluk dia keluar alam mulki. Bila dia lepas ini alamin malakut, jabarut di atas. Ketika dia bawa dia berlazat dengan Tuhan dan pengalaman yang lain. Allah. Dengan ketiadaan tasannu'. Awan tasannu' buat untuk manusia, tunjuk-tunjuk. Dia kena tu akan ada mursyid kan. Tuan guru kita boleh Melaka yang top di antara, dan Tuan guru Haji Abdul Wahid nenek. Tu wali besar. Bila dipimpin zikir, ada dua keadaan berlaku. Budak tu tengah zikir-zikir, dia menjerit, Allah, apa tu buat tu? Syaitan. Yang seorang lagi menjerit, dia pun biarkan, tu rezeki dia. Nampak, dia boleh kesan. Ya, Arif dia nampak, dia tahu yang kita buat tu betul-betul ahwal dia, atau yang dibuat tu tasannu'. Tasannu' ni ikut-ikut nak tunjuk ke orang, konon-konon dia jazbah, rupanya bohong. Itu dia tasannu'. Ya, buat ibadat kena apa? Untuk dipandang oleh orang. Dia panggil tasannu' linnas. Itu semua hijab yang menambah tebal. Hijab dia dah makin jauh dia dengan Tuhan. Bahaya. Ya, itulah hal rindu kepada Allah Ta'ala dan hazan dan haibah. Itu semua makna benda-benda yang perlu dipantau. Ya. Bermula segala hal itu datang ia daripada kurnia. Ahwal perubahan kalbi itu ada kurnia semata-mata daripada Allah Ta'ala. Bila hamba tu buat isti'dad. Apa isti'dad? Persiapan. Ya, kalau bekas tadi kita dah siap bersih, akan dituang. Pinggan, mangkuk, ya, cawan layak menerima tuangan dalam dia. Cawan air, kalau mangkuk dibuburnya lauk, ya, pinggan makanan layak bila apa? Bersih. Kerja kita bersihkan kalbi daripada menghadap makhluk. Dan saya akan buka. Ya, Tuhan tak minta, Tuhan buka. Pada amat kasih kepada kalbi yang infirat dengan dia. Dia amat benci kalbi bila disekutukan dengan lain. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, kazalik la yuhibbul qalbul mushtarak. Bagaimana Allah Ta'ala tak mau, dia tak bagi kita amal disekutukan dengan yang lain, disyirik dengan lain. Begitu hati. Ya, hati tempat mahabbah, tempat rindu, tempat asyik. Jangan beri tempat lain, beri kat dia. Itu maksudnya. Ya. Seperti Imam Ghazali tulis di makam ni, wahai insan, aku beri kamu jasad aku je. Dalam aku tak bagi. Dalam aku bagi pada kekasihku, kerinduan, asyik aku bagi dengan Allah Ta'ala. Aku tak bagi pada makhluk. Mana abdanuhum ma'al khalaiq wal qulubuhum ma'allah. Itu pakaian para awliya. Jasad mereka bersama makhluk, rohani mereka dengan Tuhan. Ya, itu perlu kepada dan riadah, mujahadah yang kuat untuk tamkin dalam makam. Bermula segala hal itu ialah datang daripada kurnia daripada Allah Ta'ala semata-mata. Ya. Maka raih minta dah, bangun malam-malam minta. Artinya datang daripada Ainur Rahmah Allah Ta'ala dan Jud, mana sifat pemurah dia. Dan bermula segala makam, iaitulah pekerjaan salik, ya, yang hasil ia daripada bersungguh-sungguh dengan berusaha segala sebabnya. Dihasilkan sebab dia bersungguh-sungguh. Yang paling penting apa? Kawal maksiat. 7 anggota tu. Sebab Tuan Guru saya mursyid dia pesan, kau jaga tu 7 anggota, kau tak jaga tak ke mana zikir kau ni. Ya, kena jaga tu. Mata jangan melihat benda yang diharamkan. Mulut jangan bercakap benda yang ditegah. Telinga jangan dengar benda yang tak diizinkan. Ya. Kaki tangan semua jangan bergerak tempat benda-benda yang menyalahi syarak yang tak diizin. Kawal betul-betul. Aku nak kita shoot dia. Ya, kita bersihkan dia pada anggota, kita tentam dengan zikir. Baru dia cepat naik internet.
Ada pun segala sifat yang mazmumah, yang dicela oleh syarak itu wajib atas tiap-tiap muslim menjauhkan dia. Wajib kita jaga jangan terpakai dengan sifat mazmumah, sebab dia kesan dia akan memberikan kerosakan kalbi kita. Ya, yang terang sikit jadi gelap. Ya, kalbi kita yang dekat jadi jauh. Bila dia buat benda yang maksiat, dia tutup. Istimewa pula jika ada ia daripada orang yang salikin, orang yang sedang berjalan. Kalau dia tak jaga ni, dia racun. Maka itulah amat banyak. Sengaja daripada apa? Syarahut ta'am, sangat gemar pada makan. Pada dalam suluk kita kurang tadi. 1/6 daripada biasa, sikit pergi makan. Dia makan untuk ibadat, bukan dia makan untuk pergi jamban. Kita ni makan banyak nak pergi jamban. Apa? Makan banyak, apa tu pergi berak nak jamban. Asyik muka dia masuk jamban. Ya. Orang arif, muka dia asyik pergi kat masjid, suruh tempat ibadat. Orang ahli dunia kejap-kejap pergi tandas, kejap pergi tandas. Asyik mencekik Tuan mencekik Tuan-tuan pergi di Kelebang, ada satu restoran melantak. Oh, macam-macam nama. Pelik-pelik nama dia. Itu maknanya apa? Syarhut ta'am. Mana ada dalam kalbi dia minat, jangan sebut makan. Segar dia tuan-tuan. Apa favorite dia macam-macam tuan. Ada benda tu. Ya, sedangkan kalbi kita nak bersedap dengan Tuhan, kita bagi bersedap dengan benda macam ni, habis dia gelap. Batu cut je. Ya, dan Nabi beri tawaran tu, iza aqallur rajul at-tu'mah muli'a jawfuhu nuran. Apabila seorang tu mensedikitkan makan, maka telah pancarkan nur dalam kalbi dia. Ya, bagaimana nur lagi terang, lagi sedap berjalan. Kalau dia makan banyak, mana tak ada nur, lawan dia apa? Lawan nur apa? Zulmah, gelap. Dan bila kalbi gelap macam ni, nak sampai ke Tuhan. Ya, kurangkan makan. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim dia sebutkan, al-mu'min ya'kulu fil ma'in wahid, al-kafir ya'kulu fi sab'ati am'a'in hasba ibn adam lukaimatun bikimna sulbah wa in kana wala budda fa sulusul li ta'am wa sulusul li syarab wa sulusul din nafas. Orang mukmin makan satu perut, orang kafir makan 7 perut. Mana satu ni sebab 7. Tuan-tuan tak cari malam-malam, tuan-tuan pergi tengok. Yang penuh tu kan, kalau restoran dia penuh, berasak. Ya. Tuan-tuan tanya pula, lu makan mau apa? Oh, makan mau kirija lah. Bila lu kirija, kerja mau makan. Makan mau kirija, kerja mau makan, sama dalam kandang. Dia boleh tidur sama dalam kandang. Kalau makan nak kerja, kerja nak makan, sama tarapnya. Ya, kal bahaim, macam binatang kaki 4 tu. Yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am, tu Quran sebut. Orang kafir ni yakuluna wa yatamatta', dia makan yang seronok-seronok kama ta'kul an'am, macam mana binatang kaki 4 makan. Serupa je. Serupa je, rupa dia pun macam tu juga. Para awliya kan tengok macam-macam rupa kan. Rupa himar ada, rupa hinzir ada, macam-macam. Allah. Sebab apa? Dia jadi hamba perut. Ya, orang jadi hamba perut, kita akan dapat pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Ya, kita makan tu niat betul-betul. Makan tu kita buat ini rezeki dari dia. Ya, telah ditasiskan pada azab, kita belum ada, dah siap. Perhati daripada dia. Minallah, billah, ilallah, jalan terus. Dan kita makan niat betul-betul. Aku suap ni, aku makan ni Allah kena beribadat padamu. Kalau kita makan ni kita layan nafsu, wah sedap tu, seron awiran. Makan kita sampai kaki 4. Ya, tidur macam tu. Tertidur letak je, tak ada baca, tak ada niat nak bangun malam. Naumuhu kal bahaim, tidur dia macam kaki 4 tidur tu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab kita bukan hamba makhluk, kita bukan hamba kita hamba Allah Ta'ala. Ya, kalau kita redakan hamba makhluk, makhluk paling jahat apa? Nafsu, lagi syaitan. Kalau jadi hamba dia, biarlah dia tak akan jumpa jalan yang hebat, jalan makrifat. Bermula yang demikian itu membawa meluputkan akan waktu ibadat. Dia nak siap makan berapa jam tu? Pergi cari kan. Lepas tengok bulan puasa kadang-kadang kelakar. Dia tahan puasa, lepas tu petang dia dapat geram. Kalau boleh dengan meja-meja nak angkat balik. Kalau boleh meja nak angkat balik. Nafsu punya ke. Itu apa? Lapau mata begitu. Semua dia tengok, semua dia nak. Padahal Rasulullah SAW ajar kita minum berapa teguk je. Ya, 3 biji tambah cukup lah tu. Buka, lepas tu bawa sedap ibadat. Ini dia minum 1 jak, bangun pun bertongkat macam JCB. Nak bangun teruk betul. Ini puasa balas dendam. Ya,
Bermula demikian itu membawa kepada meluputkan waktu. Nak siap lagi kan? Nak cari lagi bahan begitu begini. Oh, pada habis kat situ. Dan khidmat pada Allah Ta'ala akan jadi merosot. Satu wali besar, bila dia makan dan dia cecah air roti tu, ya, dia cecah roti, dia telan. Jadi anak murid tanya, ya Sayyidi Syekh, kenapa Tuan Syekh tak nampak kunyah? Kunyah tu buang masa, zikir aku banyak lagi tak habis. Kunyah apa masa tu? Ini apa makan tersandar pula, kena downhill lah. Wah, apa rasa muncung ni. Habis nak sampai ke Tuhan. Dan membawa kepada lupa dan tertutup mata hati ingin kepada Ta'ala. Dia nak sampai ke Tuhan, tapi tak kena jalan. Ya, dia masuk lorong lain. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'ala al-yabas. Kamu nak sampai itu bukan, tapi kamu tak ikut uslub jalan dia. Perahu tak berjalan atas darat. Itu maksud. Itu satu sindiran daripada Rabi'atul Adawiyah. Kau nak berjalan ke Tuhan, buatlah jalan betul-betul. Ya, dan berjalan Tuhan itu bukan boleh pilih, wajib. Berjalan menuju makrifat wajib, bukan sunat, tentang wajib. Dalil firman Tuhan kata fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Itu nas Quran terpampang. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu tapi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan oleh kamu, Tuhan suruh. Jadi kita makan sebab apa? Tuhan suruh, boleh pada. Jadi kita makan nafsu suruh, nafsu suruh parah. Ya, dia sebat ini. Dan minum oleh kamu, tu Tuhan suruh. Kulu washrabu, sebab Tuhan tahu, Tuhan jadikan kita unsur manusia yang sifat dia memerlukan makan dan minum. Jadi kita makan sebagai keperluan, bukan kita makan sebagai matlamat. Ingat dia, makan bukan matlamat kita. Minum, makan bukan matlamat hidup. Matlamat hidup kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamulah kemuncaknya. Ada pun makan sebagai keperluan. Bagi kita bukan malaikat kan. Malaikat tak pun dia tak makan, dia boleh tanggung aras kan. Kita makan buat nak pikul simen 2 beg untuk dia. Itu malaikat tak jadikan macam-macam ni. Jadi makan dan minumlah kamu, Tuhan suruh. Tapi larangan belakang tu, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih sekadar hajat. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu buat cantik. Segi kesihatan pun cantik kan? Maidah perut besar kita tak ada banyak. Oh, sumbat. Oh, lama-lama dia jadi apa? Dia tak kuat. Berlebihan sekalian kamu, jangan berlebihan. Yang demikian itu kerana apa? Bahawasanya Allah Ta'ala tidak kasih ia akan orang yang berlebih-lebihan dengan yang demikian tu. Jadi kalau kita berlebihan makan tu, Allah kadang-kadang dia tengok nakut dan berlauk dia bukan main lagi. Ya, satu table beribu kan, boleh makan sebulan. Kadang-kadang padahal makan berapa suap dah, boleh ibadat ni dia punya style makan. Itu semua makan-makan saya nafsu kan. Nak sampai ke Tuhan tak payah lah tu. Sebab dia makan ikut arahan nafsu, bukan arahan Allah Ta'ala. Ikut arahan Tuhan, luqaimatun, berapa suap je. Yukimna sulbah. Ya. Kalau orang baik ni biasa terkenal dengan Tuan Guru siapa kan? Haji Abdul Rahman Sungai Rian kan? Ya. Mualim Haji Husin punya anak murid kan? Lalu datang sini kan? Dia tu sahih badan dan tengok besar macam orang Arab. Dia makan satu hari 12 suap kan? Badan dia sahih besar tu, makan satu hari 12 suap kan? Kita makan satu hari berapa suap? Confirm tak ada jawab ni. Ada kira suap kan? Ada kira satu pinggan berapa suap? Belum berazam lagi. Belum bercita-cita nak mengurangkan makan kan? Satu suap, satu pinggan, memang kita tak tahu berapa suap. Wali-wali dia kira kan, dia makan 12 suap ni, tak lebih. Ya, kita pagi tak berapa suap sekarang. Pukul 10 lagi, pukul 12 lagi kan, petang lagi, malam lagi, ikan bakar, patah bakar kepala. Lagi bajet kan. Makan, hidup kita bukan untuk makan. Kita makan untuk menjadi sebab kehidupan, untuk beribadat kepada dia. Itu baru betul. Sikit makan tak 12 suap. Allah. Sebab innallaha la yuhibbul musyrifin, Allah Ta'ala tak kasih pada orang yang melampau, berlebih-lebihan. Kita jalan nak cari kasih Tuhan. Jadi kalau kita buat benda yang Tuhan dah murka, macam nak sampai. Itu maksudnya.
Dan lagi sabda Rasulullah SAW, la yadkhulu, ada ni, la yadkhulu malakutus samai man mala'abatna, tidak masuk dalam pengetahuan dalam 7 petala langit dan segala perut yang tadi dengan makan, ya. Tidak masuk malakutis sama, alamil malakut orang tak boleh masuk kan. Man mala'abatna, orang yang memenuhkan akan perut ni. Bila perut dah penuh, alam malakut tak masuk dan alam sana alam nur. Bila kita perut penuh, ya dia apa? Zulmah, gelap. Ya tak boleh masuk. Pemikiran kita tu, ya tangkapan rohani tak boleh pergi. Bukan jasad lagi kita terbang masuk alam malakut kan ni. Alam malakum alamul ghaib mungkin, ya. Di sana ada macam-macam, alam malakut, alamil jabarut, alam para malaikat. Ilmu mukasyafat akan terbuka. Hati kita akan ditutup, ya, dengan uap ya, makan lebih dan digelap. Dia kita kurangkan, dia kita akan ada terbuka. Tidak masuk oleh pengetahuan. Kita la yadkhul. Tu dia tafsir pengetahuan. Apa makna pengetahuan? Pembukaan hijab. Kita akan masuk di dalam 7 petala langit. Ini terima malakut dengan 7 petala langit. Maksudnya apa? Orang kalau dalam zikir dan bila dikurangkan makan, dia pergi tu. Langit pertama, kedua, tuan buka, pun dia nampak. Rohani dia bila dia boleh tangkap. Ya, hakikat insan kita diri dia, cermin hati tu. Cermin tak perlu besar kecil tak apa. Tapi cermin tu cantik, bersih, berkilat. Di mana kita suluh tu boleh tangkap. Dalam cermin tu boleh masuk orang, boleh masuk kereta, boleh masuk matahari, boleh masuk. Mana ditawajuhkan, tap dibuka kan. Betul, kalau kalbi dia bersih, dia tawajuh ke kalbi kita, tap terbuka kan. Para wali sap, dia ukuh je sap, dia nampak, dia boleh baca kita A to Z. Sebab apa? Cermin dia bersih. Ya, cermin kalau besar kali pun dia tutup dengan apa? Dengan hijab, dengan apa? Debu tak nampak. Gajah lalu tak dapat tangkap. Tapi kalau dia bersih, ini dia. Setengah daripada bersih dia apa? Buangkan hubbul akl, kasih pada syarhu ta'am tadi. Itu dah antara satu dia, kita bersihkan cantik. Dia. Jadi kalau dipenuhkan dengan makanan, tak akan masuk, tuan tak buka. Man mala'a batnah, mereka yang memenuhkan perut dia dengan makanan. Jadi maknanya kurangkan makan. Qillatu ta'am hiyal ibadah, mensedikitkan makan adalah ibadat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedikit makan ke diet. Ya, sedikit makan kena ikut baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa dia ada manfaat besar. Dan satu lagi sabda Rasulullah SAW, afdalukum manzilatan indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullun nawamin akulin syarub. Dia guna apa? Wazan awandan, sirah mubalaghah, naum, akul atau wazan fa'ulun, lampau kuat makan, kuat tidur. Habis tadi. Afdalukum, memulai yang terlebih afdal, orang yang lebih tinggi, lebih hebat kedudukan di sisi Ta'ala. Apa dia? Mereka yang terlebih panjang dari mereka itu masa laparnya. Maknanya ringkas dia puasa lebih baik. Betul, Rasulullah suka saumu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud dia puasa selang-seli. Saya puasa, saya tidak. Saya puasa, saya tidak. Rasulullah kasih puasa tu, ya. Allah, dia lebih panjang masa lapar ni dan masa fikirnya, ya, dia menggunakan akal, ya, tafakkar kepada segala dalil yang menunjukkan atas Allah Ta'ala dan menunjuk atas akhirat, ya, dan bermula yang lebih benci kepada kamu oleh Ta'ala. Mana ni tuan benci sangat. Jadi dia orang, tiap-tiap orang yang banyak tidur. Tidur apa teruk kat mana tu? Ya, dalam kuliah tidur. Tunggu baca kitab dia, ingatkan dia murakabah. Rupa meleleh dia. Tak ada tempat lain nak tidur ni. Tunggu saya kalau tidur dengan dia baling air. Dengan botol-botol begini. Tiap-tiap yang banyak tidur, kejap tidur, kejap tidur. Tidur ada dua. Tidur zahir, tidur batin. Tidur yang paling kuat tidur batin, itu lagi hinanya. Tidur luar tergendali ibadat. Kalau rohani kita tidur ngap, kalau tak menghadap Tuhan terus habis, ya, lahir jadi bangkai. Ya, iza akhrajta nafasak bi ghairi zikrillah bahwa maitun. Bila kau keluarkan nafas kamu, terik, embus, terik, turun, naik, tarik, lepas. Apa dia tu? Bersenam.
Tarik, lepas. Tarik, lepas. Sebab takut jantung sangkut. Kalau jantung sangkut, gitu. Mampu sendiri. Ya, yang ni tarik dalam. Dia pam tu kena tarik Allah. Lepas pun Allah. Baru betul. Siapa yang tarik nafas dia tak ada zikir, lepas nafas tak zikir, maka orang tu mayitun, mayat panggil. Ya, setengah kita kata bangkai. Tarik nafas kosong, lepas kosong, tak ada arti. Ya, pak nafas itu besar tu. Dia boleh pergi maknanya dapat dalam tiap-tiap tu mahal tu tajalli boleh berlaku. Tiap-tiap nafas kita tarik tu ada boleh masa boleh berlaku pentajalian hati dengan Tuhan, dengan syarat dia jaga. Jadi benda tu kosong, rugi. Itu maksudnya. Iaitu tiap-tiap orang yang banyak tidur, ya, dan yang banyak makan. Kalau makan tuan-tuan, berebut. Dan orang yang banyak minum, makan minum, dia makan banyak, tidur banyak, adik-adik apa tidur tuan-tuan. Ya, mati dia kayu-kuyu. Bagi dia di pondok memang tak bagi makan malam, dia tak bagi makan berat. Minum-minum air sikit-sikit lah. Sebab kalau makan berat, dia mempusakai apa? Ngantuk. Makan dah banyak, kuyu. Kantuk guru baca kitab tamat, dia pun tak tahu mana pergi. Ada satu cerita di pondok kan, budak ni bila habis kitab dia tidur kan. Sekali guru Allah Alam, dia tinggal yang kejut ni, kunci pintu. Lalu malam dia dia buka mata dia dalam masjid Zuhur. Lepas tu tak ada ngantuk lagi lah. Dia kena sekali dia kunci ke pintu, dia keluar nak keluar tak boleh sampai ke subuh. Buka kitab dia tidur kan. Ya, bila banyak makan, banyak tidur, banyak makan, banyak minum, dia apa buat, dia naik. Itu yang kata kuyu mata ni. Betul, rasa kalau kita tengok bulan puasa dengan bulan lain, ibadat dia banyak-banyak kan? Bulan puasa, ya. Habis tidak pun dia khatam Quran sekali, dia tadarus, bangun tahajud, tarawih dan sebagainya. Kan ada. Rahsia dia tu kurang, makan kurang. Bila makan kurang, ringan ibadat. Dia kuat makan, dia berat, dia malas dan atau habis Islam jaga tu. Segi kesihatan begitu juga. Tuan-tuan tengok ahli fikir, ya, yang menggunakan akal, ahli fikir bijak, dia makan banyak kan? Banyak. Ya, dia makan sikit-sikit je. Yang banyak makan ni mak kontrik kan. Kali ayun 2 mangkuk. Ada sahabat dia, Ustaz Sidit Noh. Dia pergi satu tempat, dia kata dia tengok orang tu makan kat kedai tu. Tengok mi rebus, mi sup tu 2 mangkuk. Macam punya ni, saya punya. Air 2 gelas, aku tak pernah tengok. Dia order 2. Oh, banyak makan, nak buat, nak kerja Ustaz. Oh, habis kerja nak apa? Kerja nak makan. Oh, sudah. Dia makan kerja makan habis. Kacau ni, makan terlampau banyak. Sebab Nabi kata lukaimatun, berapa sebab dia? Sekadar yukimna sulbah. Ya, sekadar mendirikan tulang belakang tu maksud. Mana sekadar mengambil kesihatan pada zahir, asbab. Hakikat dari Allah Ta'ala semua, ya. Wa inkana wala buddha, kalau tak dapat tidak, kalau tengok sedap sikit nak makan kan, maka buat sukatan. Over limit dia apa? Sulus ta'am, sulus syarab. 1/3 makan, 1/3 air, ya, 1/3 pernafasan. Ambil kesihatan tu ada. Ya, kalau dia tolak lebih kan, lama-lama nak bangun tak boleh kan. Ya, tempat nafas pada semput. Ya, dia tolak makan banyak. Maka kurangkan makan tu satu ibadat. Habis. Dan setengah daripada ini sebab mazmumah ialah dipanggil syarahul kalam, banyak bercakap pula. Ya, tadi banyak makan. Kemudian firman ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Summa qala ta'ala wa sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fir fa inna khaira kullahu bi anta inna rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya.